Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali pada sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk modul A11 2121 Petrol Fuel System. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyentuh untuk learning activity 2, carry out electrical pump. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kenal pasti dan memahami fungsi, jenis dan operasi pam bahan api petrol. Dan yang kedua, kenal pasti liter kawalan bahan api dan fungsinya. Okey, dalam slide ini, pelajar mungkin masih ingat dengan komponen-komponen utama pada sistem bahan api pada kenderaan. Antaranya pengukur aras bahan api, fuel pump, fuel filter, fuel tank, injector ataupun carburetor, penapis udara, pengatur tekanan dan cockle canister. Untuk hari ini, saya akan sentuh lebih lanjut berkaitan dengan komponen fuel pump. Saya harap semua pelajar memberi perhatian kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Pam bahan api digunakan untuk mengantar bahan api daripada tangki ke karburetor atau muncung pemancit. Terdapat dua jenis pam bahan api yang banyak digunakan pada kenderaan sekarang, iaitu pam bahan api jenis mechanical. Yang kedua, pam bahan api jenis electrical. Jika dilihat pada carta ini, pam bahan api jenis mechanical terbagi kepada dua. Yang pertama, single acting, dan yang kedua, jenis double acting. Manakala electrical terbagi kepada inline fuel pump dan submersible fuel pump. Di mana inline fuel pump terbagi kepada jenis reciprocating motion dan rotary motion. Jika dilihat pada raja ini, inilah rupa jenis pam jenis mechanical, manakala raja 2 menunjukkan pam jenis electrical. Okey. Jenis pam bahan api mechanical. Pam jenis ini biasanya digunakan pada enjin yang menggunakan
sistem karburator. Penggunaannya masih meluas hingga ke hari ini. Mudah dikendalikan dan dipasang pada bongkar enjin kerana mekanisme pergerakannya adalah secara mekanikal. Ia juga dipanggil pam salingan. Pam ini digunakan untuk mengepam bahan api dari tangki bahan api ke karburator bagi tujuan pembakaran. Tekanan suapan pam dalam sistem adalah di antara 4 hingga 6 PSI ataupun 30 hingga 40 kilopascal. Ia dipasang pada satu sisi enjin dan dipacu oleh aci sesendol. Pam bahan api mekanikal mempunyai sebuah lengan jumpelang rocker arm di mana disambung ke gendang boleh lentur yang dikelipkan di antara perumah atas dan bawah. Sesebuah pegas diletakkan di bawah gegendang untuk menyelenggara ketegangan. Apabila rocker arm bergerak, gegendang ditarik ke bawah dan kemudian dibebaskan. Pegas kemudian menolak gegendang ke atas. Okey, saya terangkan operasi pam bahan api mekanikal. Apabila enjin dihidupkan, aci sesendol akan turut berpusing. Ini menyebabkan lengan jumpelang turut bergerak. Gerakan ini menyebabkan gegendang tertarik ke bawah. Dan kuasa vacuum terjadi. Bahan api disedut dari tangki dengan bantuan tekanan atmosfera dan masuk ke pam melalui injap sedutan. Apabila lengan jumpelang rocker arm turun ke dasar CP, gegendang dibebaskan dan pegas menolak gegendang ke atas. Ini menyebabkan terjadinya tekanan di bahagian atas gegendang. Tekanan ini menutup injap sedutan dan membuka injap keluar. Bahan api dipaksa keluar dari pam dan masuk ke ruang pelampung di karburator melalui saluran bahan api. Apabila ruang pelampung telah penuh dengan bahan api, injap jarum akan menutup liang kemasukan. Bahan api tidak dapat dihantar ke karburator. Gegendang akan pegun. Lengan jumpelang bergerak bebas. Apabila bahan api berkurangan, maka bahan api dihantar semula dan proses di atas berulang. Dalam video 1, menerangkan prinsipal mechanical pump.
Seterusnya, jenis pam bahan api elektrik. Pam bahan api jenis elektrik begitu meluas penggunaannya pada masa kini dan kendaliannya lebih cekap daripada pam jenis mekanikal. Pam bahan api jenis elektrik terbagi kepada dua jenis, iaitu pam bahan api sebaris. Ia dipasang pada pipe aliran pengantaran, iaitu di antara tangki dengan karburator atau pemancit. Ia boleh dibagi kepada dua, iaitu gerakan salingan dan gerakan putaran. Yang kedua, pam bahan api terendap. Dipasang terus ke dalam tangki bahan api. Jenis ini banyak digunakan pada kenderaan bahan api petrol pada masa kini. Pam bahan api elektrik jenis salingan. Pam ini berfungsi untuk mengepam bahan api dari tangki bahan api ke karburator atau salur bahan api bagi tujuan pembakaran. Tekanan suapan pam dalam sistem adalah di antara 15 hingga 40 PSI ataupun 100 hingga 280 kilopascal. Pam jenis ini dipasang di ruang enjin atau berdekatan dengan tangki bahan api. Ia mengandungi satu gegendang boleh luntur yang dikendalikan secara elektromagnet. Gegendang dengan anchor armature dipasang di tengah gelung solenoid. Di ujung solenoid terdapat lengan pemutus yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan itar gelung solenoid. Pegas dicagakkan di antara anchor dengan gelung solenoid. Di dalam salur masuk pam terdapat injap sehala yang disambungkan dari tangki dan salur keluar dengan injap sehala. Apabila bahan api mula masuk ke ruang pam, injap masuk akan terbuka, manakala injap keluar akan tertutup. Sebaik sahaja gegendang turun, injap masuk tertutup dan injap keluar biasanya terbuka. Kemudian, bahan api disalur ke karburator atau saluran bahan api. Operasi pam bahan api. Apabila switch di-on-kan, arus akan mengalir dari bateri ke switch penyalaan dan masuk ke dalam solenoid semasa titik pemutus rapat. Medan magnet terbina di dalam solenoid dan menarik anchor
dan genggendang. Ini menyebabkan terjadinya kuasa vakum dan injap sedutan terbuka. Bahan api dari tangki disedut masuk ke dalam pam melalui injap sedutan. Sebaik sahaja lengan pemutus bergerak dan memutuskan litar, pegas akan menolak gegendang ke kedudukan asal. Ini menyebabkan injap keluar terbuka dan menolak bahan api keluar dan masuk ke ruang pelampung karburator. Seterusnya, yang kedua, jenis pam bahan api elektrik sebaris jenis putaran. Pam bahan api jenis ini menggunakan konsep yang sama seperti motor elektrik, tetapi ia ditambah pendesak impeller pada suatu ujungnya. Apabila suis penyalaan on, arus akan sampai pada motor elektrik, menyebabkan armatur akan berpusing. Di suatu ujung armatur dipasang pendesak. Ini menyebabkan pendesak turut berpusing dan menyebabkan kuasa sedutan berlaku. Bahan api disedut dan diantar ke ruang pam melalui injap cegah balik. Manakala bila bahan api penuh di ruang pam, ia akan menolak spring gegendang dalam ruang gegendang ke atas. Spring akan menekan ke bawah dan bahan api tertekan dan terus keluar ke karburator atau pemancit melalui tiub pelepas discharge tube. Seterusnya, pam bahan api terendam. Pam jenis ini dipasang terus ke dalam tangki bahan api. Jenis ini banyak digunakan pada kenderaan masa kini. Ia beroperasi sama seperti pam bahan api putaran. Konsep operasinya sama seperti motor elektrik, tetapi ia terendam di dalam bahan api. Padanya juga terpasang tolok bahan api. Komponen bagi menyukat paras bahan api di dalam tangki. Padanya juga terdapat
penapis atau penapis bahan api bagi menapis bahan api sebelum dihantar ke pemancit. Dalam video 2 ini diterangkan operasi electrical fuel pump. Manakala dalam video 3 bagaimanakah operasi electrical fuel pump ini dan ceraian-ceraian yang terdapat pada binaan pam bahan api jenis terendam. Seterusnya, litar kawalan pam bahan api. Litar kawalan pam bahan api boleh dibagikan kepada dua jenis, iaitu 1. Litar kawalan hidup mati on-off. Yang kedua, litar kawalan hidup mati dengan kawalan kelajuan. Sistem kawalan hidup mati boleh dikawal sama ada dengan menggunakan unit kawalan ECM atau dengan menggunakan suis pam bahan api. Manakala sistem kawalan hidup mati dengan kawalan kelajuan dikawal sama ada dengan menggunakan gabungan unit kawalan ECM, geganti kawalan pam bahan api, dan perintang atau gabungan pam bahan api dan unit kawalan. Sistem kawalan pam bahan api tanpa menggunakan geganti. Pada peringkat awal, pam bahan api dikawal terus oleh suis penyalaan. Apabila suis penyalaan disambung arus dari bateri akan mengalir melalui fius ke pam bahan api dan terus ke bumi. Ini akan menyebabkan motor pada pam bahan api akan berpusing. Disebabkan pada bahagian bawah pam bahan api dipasang pendesak, menyebabkan bahan api disedut dari tangki dan diantar ke karburator atau pemancit. Berikut pula sistem kawalan pam bahan api dengan menggunakan geganti. Bila suis penyalaan berada pada posisi on, karen akan mengalir melalui terminal 86 pada geganti, terus ke terminal 85, terus ke bumi.
Ini menghasilkan medan magnet dan seterusnya menarik titik sesentuh. Ini membenarkan karun dari bateri mengalir melalui fusible link dan terus ke terminal 30 dan seterusnya ke terminal 87 dan seterusnya ke pam bahan api dan seterusnya ke bumi, menyebabkan pam berpusing dan bahan api disedot dari tangki dan mengantarnya ke karburator atau pemancit. Berikut adalah sistem kawalan pam bahan api dengan menggunakan unit kawalan enjin. Sistem pancitan bahan api elektronik terbagi kepada 3 sistem. Yang pertama, sistem aruhan udara. Yang kedua, sistem pengantaran bahan api. Yang ketiga, sistem kawalan. Sistem-sistem ini akan dibincangkan dalam topik Engine Management System atau Electronic Fuel Injection. Di sini, kita hanya fokus secara ringkas pada sistem pengantaran bahan api. Di sini, kita akan tekankan pada geganti kawalan utama dalam pendawaian tersebut. Berikut adalah litar sistem kawalan bahan api yang dikawal oleh unit kawalan enjin. Apabila enjin dihidupkan, arus akan dialirkan dari terminal IG ke terminal L1. Keadaan ini menyebabkan medan magnet terhasil di dalam EFI main control relay. Lalu menyebabkan ia aktif. Pada masa yang sama, arus akan dialirkan dari terminal ST pada switch penyalaan ke terminal L3 di dalam sirkuit opening relay. Ini akan menyebabkan pam bahan api mendapat bekalan yang diperlukan untuk menghantar bahan api kepada pemancit. Apabila switch penyalaan telah dilepaskan dan kunci berada pada kedudukan IG semasa enjin sedang dihidupkan, bekalan arus ke terminal L3 akan terputus. Pada masa ini, arus akan dibekalkan kepada bahan api melalui
terminal L2. Arus ini akan terus dibekalkan selagi isyarat dari crankshaft position sensor masih diterima oleh unit kawalan enjin. Apabila ECU, Electronic Control Unit, tidak lagi menerima isyarat NE dari enjin, bekalan kepada terminal L2 akan diputuskan. Berikut pula sistem kawalan pam bahan api dengan menggunakan suis kawalan pam bahan api. Sistem ini digunakan di dalam kenderaan yang menggunakan meter aliran udara jenis kepak. Pergerakan kepak akan menyebabkan suis kawalan pam bahan api terbuka dan tertutup. Apabila enjin dihidupkan, arus akan dialirkan dari terminal IG ke terminal L1. Keadaan ini menyebabkan medan magnet terhasil di dalam EFI main relay. Lalu menyebabkan ia aktif. Pada masa yang sama, arus akan dialirkan dari terminal ST pada suis penyalaan ke terminal L3 di dalam sirkuit opening relay. Ini akan menyebabkan pam bahan api mendapat bekalan yang diperlukan untuk menghantar bahan api kepada pemancit. Setelah enjin hidup, pengaliran udara yang masuk akan menyebabkan suis kawalan pam bahan api tertutup. Ini akan menyebabkan liter di dalam terminal L2 lengkap. Apabila suis penyalaan telah dilepaskan dan kunci berada pada kedudukan IG semasa enjin sedang hidup, bekalan arus ke terminal L3 akan terputus. Pada masa ini, arus akan dibekalkan kepada pam bahan api melalui terminal L2. Arus ini akan terus dibekalkan. Suis kawalan pam bahan api masih bercantum. Apabila suis kawalan pam bahan api terbuka, bekalan kepada terminal L2 akan diputuskan. Seterusnya, sistem kawalan pam bahan api. 2 kelajuan. Enjin yang mempunyai kapasiti enjin yang besar memerlukan isi padu minyak yang tinggi semasa enjin dihidupkan dan semasa membawa beban yang berat.
Enjin dengan kapasiti yang kecil hanya tidak memerlukan bahan api yang banyak. Penggunaan pam bahan api yang besar akan menghasilkan bunyi yang bising. Untuk mengatasi masalah ini, pam bahan api dengan 2 tahap kelajuan diperkenalkan. Pam bahan ini terdiri daripada sesebuah keganti dan satu siri perintang untuk mengawal kelajuan motor pam bahan api. Semasa kelajuan rendah, arus akan dialirkan melalui terminal B yang dilengkapi dengan perintang penghad arus. Keadaan ini akan menyebabkan motor bergerak dengan kelajuan rendah. Apabila kenderaan dipandu dengan laju atau membawa beban yang berat, arus akan dialirkan melalui terminal A dan motor akan bergerak dengan kelajuan penuh. Seterusnya, pam bahan api dengan unit kawalan pam bahan api. Sistem ini hampir sama dengan sistem sebelum ini, tetapi ia dilengkapi dengan unit kawalan pam bahan api. Kelajuan pam bahan api dikawal berdasarkan kepada isyarat yang diantar oleh unit kawalan pam bahan api. Seterusnya, Swiss inersia. Swiss ini berfungsi untuk memutuskan bekalan bahan api apabila terjadi pelanggaran. Ia bertujuan untuk mengurangkan risiko kebocoran bahan api. Swiss inersia terdiri daripada sesebuah berbola. Pemasangan spring, titik sesentuh, dan Swiss set semula. Jika daya yang terhasil semasa pelanggaran melebihi nilai yang ditetapkan, berbola akan bergerak daripada kedudukan asal dan menyebabkan pemasangan spring bersentuh dengan titik sesentuh. Keadaan ini
akan menyebabkan bekalan kuasa kepada unit kawalan enjin diputuskan. Switch ini boleh diset semula dengan menekan butang set semula selama sekurang-kurangnya 1 saat. Tamat. Sekian. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada slot 4 untuk sesi pembelajaran carry out full tank. Terima kasih.